pentadbir yang akan memberi perlindungan kepada pentadbir dari segi moratorium undang-undang. Saya nak tanya, adakah kementerian telah membuat pertimbangan apabila ada lawsuit antarabangsa, dan saya telah membaca bahawa sebuah law firm dari United States telah membangkitkan satu lawsuit yang jumlahnya 5 bilion ringgit. Jadi adakah ini akan memberikan protection yang mencukupi kepada Mas? Terima kasih. Penggerang, selepas penggerang, Menteri jawab. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak merujuk pada Seksyen 7 kelayakan pentadbir 71, 72 dan 73. Tidak ada langsung disebut bahawa pentadbir itu perlu seorang warga negara Malaysia. Jadi soalan saya pada Yang Berhormat Menteri, adakah ini bererti bahawa pentadbir ini mungkin orang luar daripada rakyat Malaysia? Jika boleh dan mungkin, kenapa? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Tentang soalan daripada Yang Berhormat Sepang tadi tentang pasal 53, iaitu pentadbir akan dilepaskan. Pentadbir ini sebenarnya dilepaskan sedemikian supaya memperuntukkan bahawa pentadbir itu tidak lagi berhubung kait dengan syarikat yang ditadbir. Dan pelepasan daripada tanggungan dan kewajipan ini bermula daripada tarikh dia dibebaskan. Jadi ini tidak bermakna apa yang telah dilakukan olehnya sebelum dia dibebaskan tidak akan dipertanggungkan kepadanya. So that's actually just for clarity. Dengan izin. Faham, minta maaf. Yang saya faham minta maaf dia kata dalam semasa dilantik sebagai pentadbir, bila masa dia jadi pentadbir, tiba-tiba lepas tu dia pun dah tidak lagi dilantik sebagai pentadbir. Within that period, kalau he made any decision, dia adalah kebal. Menteri jawab tadi nampaknya lain. Minta maaf Menteri, saya rasa Menteri salah baca tu. Itu Menteri baca betul. Menteri tengok jika pentadbir dilepaskan daripada pelantikannya, dia hendaklah berkuasa dari pelepasan itu. Tapi once dia relinquish his post, mungkin dia telah dilepaskan kerana dia tak cekap, kerana dia ada masalah. Tiba-tiba kita kata dia adalah protected, tidak langsung diambil tindakan. Saya rasa ini bertentangan. Kita nak selamatkan satu syarikat, tiba-tiba pentadbir katakan dia buat masalah, makin syarikat yang selamat tu makin teruk lagi. Tiba-tiba dia pula terlepas. Saya rasa ini bertentangan dengan konsep kita untuk kepentingan awam nak selamatkan ni. Jadi Menteri nak jawab macam mana ni? Tan Sri, yang saya jawab itu berdasarkan kepada nasihat daripada Peguam Negara. Nasihat apa tu? Nasihat salah tu. Berhormat, We are not bound by wrong advice. Yang berhormat, Sepang, duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, perkara yang dibincang ini adalah perkara perbahasan walaupun peringkat jawatan kuasa. Jadi itu pendapat Yang Berhormat sebagai peguam. Yang pula menasihat itu adalah juga peguam. Jadi apabila sudah message itu telah dikemukakan, tak apalah. Lain kali kalau ada masalah begitu, biarlah nanti Yang Berhormat sebelah kah, membela ataupun apa, yang dia orang pun bilalah sebelah. Tolong, don't be too specific about matters like this. I know. And you know I know. Ya, tetapi he doesn't know. Yang Berhormat. I know you Yang know, Berhormat. he doesn't know. Yang Berhormat. Sepang, duduk. Okay. Yang Berhormat, dulu Berhormat. Ini masalah kepada peguam-peguam. Ini Dewan Rakyat, bukan mahkamah. We are lawmaker. Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau saya tolerate Yang Berhormat, tolerate saya. Itu jawaban, sama ada Yang Berhormat setuju atau tidak. Pada akhirnya akan juga saya panggil siapa setuju, siapa tidak. Kita mengundi. Sila, Menteri. Terima kasih. Yang Dipertua, boleh saya hujah sedikit saja. Dia Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat practicing lawyer. Sepang practicing lawyer. You understand the peraturan masyarakat. So help me. Ya, saya mohon kalau Menteri boleh bagi saya satu peluang untuk satu pandangan saja. Ya. Boleh tak? One little opinion. Ya. Yang Berhormat, menurut peraturan masyarakat, kalaupun ada soalan seperti itu, kalau tidak Yang Berhormat bagi laluan boleh. Kalau Yang Berhormat kasih laluan boleh. Tetapi pada ahli Yang Berhormat yang minta laluan itu, jangan berbuat seperti dialog begitu. Betul. Kalau Yang Berhormat Sepang berpendapat begitu, bermakna saya tidak akan berangkat dalam peraturan masyarakat.
Kerana dalam peraturan masyarakat mengatakan bahawa sehingga speaker panggil seseorang yang berhormat untuk berujar, baru boleh buka mulut. Faham itu? Saya nak dapat kebenaran. Okey. Sekarang ini pula, menurut kita punya peraturan masyarakat, kalau ada pencelaan seperti begini, terpulang kepada menteri untuk kasih laluan atau tidak. Bukan saya. Menteri mau kasih laluan kepada Berwas atau tidak? Tan Sri, mohon kita banyak lagi undang-undang. Terima kasih. Sila. Sila. Future liability lah. Sila. Not during that period. Tan Sri Dipertua, tentang soalan daripada Serdang, adakah lawsuit dengan izin antarabangsa berkuat kuasa dengan syarikat ini? Saya difahamkan bahawa apa juga lawsuit dia tidak boleh didaftarkan di Malaysia. Maknanya it cannot be filed in Malaysia. Tapi kalau dia difilekan di luar negara, dia tidak boleh di-enforcekan dengan izin di Malaysia. Itu mengikut apa yang dinasihatkan kepada saya sebelum ini. Tentang penggerang, yang bertanyakan sama adakah warga negara Malaysia menjadi satu kriteria. Ia sebenarnya tidak menjadi satu kriteria, tetapi kita expect memandangkan kita perlu pentadbir ini daripada mereka yang boleh menjadi juru audit. Jadi mereka merupakan mereka yang perlu mengadakan praktisnya dengan izin di dalam Malaysia. Menteri beri dapat penjelasan. Ya. Satu perkara tadi mengenai enforcement of judgment. Sila tak apa. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya tadi dengan jawapan yang telah diberikan oleh Menteri, saya harap Menteri dapat memberi penjelasan lanjut, kerana kalau ada penghakiman yang didapati di negara lain, kita ada satu undang-undang yang dikatakan Reciprocal Enforcement Act. Jadi kalau negara itu sudah tanda tangani perjanjian di antara negara Malaysia dengan negara yang mereka dapatkan penghakiman, ia boleh di-enforce dengan izin, dilaksanakan di Malaysia. Jadi kita kalau boleh dapat jawapan lebih lanjut, kalau negara penghakiman yang didapati di negara tersebut sudah pun menandatangani dengan Malaysia, dan Malaysia pun sudah setuju bahawa penghakiman itu boleh dilaksanakan di Malaysia. Tan Sri, saya nak tolong sikit sih untuk bagi cadangan. Nak bagi cadangan untuk nak selamatkan untuk lawan negara nanti, boleh ni? Kan? Okey, boleh. Because saya bukan ni, saya nak bagi satu cadangan supaya kalau ada masalah nanti, mungkin di peringkat Dewan Negara boleh buat pindaan dan sebagainya. Menteri, berkaitan dengan isu dibangkitkan oleh sahabat saya tadi, saya nak kata Menteri, sepatutnya dalam membuat section 11 itu, kalau boleh, kalau kita betul-betul nak protect pentadbir ini dengan dalam moratorium, tak boleh kita syarikat emas ini yang ditadbir ini subject to any winding up petition. Saya rasa perlu juga dalam section 11 ini memperuntukkan bahawa akta pendaftaran enforcement reciprocal enforcement act tu, dia boleh masukkan satu peruntukan. Kau tak tahu, diamlah baling. Ini bukan pasal isu baling ni. Ni terlalu tinggi untuk baling faham. Minta maaf ni. Sila teruskan yang berhormat. Teruskan. Tak, saya nak selamatkan dalam waktu ini, kalau nak berperuntukan, masukkan satu juga peruntukan bahawa dalam waktu ini juga kalau ada penghakiman di luar itu tidak boleh tidak memberi kesan ke atas provision ini, supaya seperti yang dikatakan oleh Serdang tadi, kalau ada judgement dekat luar nak enforce di sini, ada section 11 ini memperuntukkan bahawa itu juga tak terpakai, jadi dia boleh selamat for the time being. Itu dah saya nak cadangkan lah, supaya Menteri ambil kira. Terima kasih. Balik mana tahu benda ni. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Mengikut nasihat yang telah diberikan kepada saya, semasa moratorium period tersebut, yang apa juga yang dibangkitkan di luar negara itu tidak boleh di-enforcekan di Malaysia. Itu menurut apa yang dinasihatkan kepada saya. Basically, during the moratorium period, those overseas decisions cannot be enforced in Malaysia dengan izin. It's not stated there. That's why you have to put
explicitly dalam sebelah A untuk lebih selamat, untuk lebih terjamin. Ahli yang berhormat, Wina. ahli yang berhormat. Beginilah ahli yang berhormat, duduk dulu. Dalam perbahasan seperti begini, kalau yang berhormat Sepang tidak berpuas hati kepada klosa-klosa yang telah pun diberi notis untuk ahli yang berhormat, aturan ahli yang berhormat kasih notis juga kepada saya sebagai speaker atau timbalan-timbalan saya untuk buat lagi satu provision yang dalam pikiran yang berhormat itu yang perlu dikasih masuk. Selepas itu kita bahas pula yang berhormat punya pendapat itu, baru kita akan dapat suara iya atau tidak. Satu. Kedua, sekarang ini belum saya tengok lagi secara provision, secara spesifik. Menurut kita punya peraturan masyarakat, kalau sekiranya ada interpretasi itu andaian-andaian kepada yang berhormat yang perkara belum lagi berlaku, tidak boleh juga kita tekankan. Karena itu pendapat yang berhormat sebagai peguam. Yang buat segala draft ini adalah peguam-peguam yang telah buat drafting bertahun-tahun. Bermana interpretasi mereka adalah itulah. Tapi itu interpretasi yang berhormat. Tetapi jangan hold on the meeting for whatever you think. If I were to ask you a question, what makes you think that your interpretation is the right interpretation? Tan Sri, saya nak beritahu pengalaman saya dalam parlimen ni Menteri banyak Tan Sri, banyak kali we pointed out benda ni salah, benda ni tak betul, tapi tak mau betulkan. Dan yang berhormat itu sebab yang berhormat saya katakan, what make you think that your interpretation is right? Because we have involved in this matter, Arif. Sudah yang berhormat, Tan Sri. sudah. Tan Sri, we have been dealing with winding up petition semua ni dah berapa puluh tahun, Tan Sri. We know about the law. We have been in court. The language is very clear. Yang berhormat, kalaupun pendapat yang berhormat itu, yang berhormat anggap melalui pengalaman bahwa semuanya betul, tidak patut perbahasan begini you drag on. Tidak patut. You have already highlighted how many times? How many times? Kalau yang berhormat tidak boleh bertabiat seperti begitu, then please. Kena selepas ini saya akan buat juga untuk undi. Teriaklah, tidak sebesar-besar. Kalau mau panggil belah bahagian. Kami akan teriak lagi. Sila. Saya dah selesai menjawab, Tan Sri. Sudah habis jawab? I don't know sometimes why I tolerate sama yang berhormat yang terlampau insisten melanggar peraturan masyarakat, lagi saya layan. Satu hari nanti siapa saja yang seperti pokok sena begitu, cakap lagi satu kali pokok sena. Coba. Tolong. Make my day. Ahli yang berhormat, masalah kita ialah yang duduk di sini cuma seorang dua saja. Yang duduk di sana kamu orang berpuluh. Kadang-kadang ada yang berhormat yang tidak hadir pun. Selepas itu timbul satu soalan yang telah pun dijawab. Macam mana? Semua yang berhormat bercakap pada suatu ketika. Tugas saya ialah mengawal supaya masa yang ditetapkan terpaksa kita habis berbahas pada waktu itu. Mungkin ahli yang berhormat tidak perasaan begitu. Orang lain mau balik. Orang lain tidak. Orang lain macam pokok senam mau main-main. Orang lain tidak. Saya tak main-main, Tan Sri. Sebab itu saya kesian dengan Tan Sri. Akta saraan ahli parlimen tu kenaikkan ini lagi satu main-main juga ini. Itu terlalu kecil. Pokok senam, tolonglah duduk pokok senam. Kenaikkan yang dipertua itu terlalu kecil dengan tugas yang begitu besar. Ahli yang berhormat, sekarang pokok senang oleh kena main-main begitu, tolong keluar sekejap. Sila. Saya enggak saya panggil, sila. Jumpa lagi pada bulan 3.
Pokok Sena, sila. Ada lagi? Ada lagi yang mau balik awal? Ada rumpin. Rumpin dengan balik. Rumpin dengan balik dulu. Jom balik. Benches belakang sana. Ada yang mau balik awal? Pasal-pasal 4 hingga 13 jadi sebahagian daripada rancangan undang-undang. Fasal-fasal 14 dan 15 pindaan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sila Menteri. Tan Sri Pengerusi, saya mohon mencadangkan bahawa fasal 14 dan 15 rang undang-undang dipinda dengan menggantikan fasal yang baru. Fasal 14 memperuntukkan bahawa seseorang yang terikat di bawah suatu kontrak atau mempunyai obligasi untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya kepada syarikat yang ditadbir mempunyai obligasi di bawah undang-undang untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya kepada Malaysia Airlines Berhad dan syarikat subsidiarinya jika dikehendaki oleh pentadbir. Kegagalan orang itu membekalkan barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya kepada Malaysia Airlines Berhad dan syarikat subsidiarinya akan membolehkan Malaysia Airlines Berhad dan syarikat subsidiarinya mendapatkan daripada orang itu apa-apa kos yang dilakukan atau ganti rugi bagi apa-apa kerugian yang ditanggung. Fasal ini bertujuan untuk memastikan perkhidmatan yang berterusan kepada Malaysia Airlines Berhad dan syarikat subsidiarinya. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera dalam kertas pindaan yang bermenteri, Jabatan Perdana Menteri yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ada? Sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mengambil peluang